Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu-cikgu yang dihormati sekalian. Pertama, saya nak ucapkan terima kasih kerana telah sudi membeli buku kami, Bacalah Anakku dan Read Easy, untuk diguna pakai di kelas masing-masing. Jadi, dalam sesi taklimat pelaksanaan ini, saya akan cuba berkongsi dengan cikgu-cikgu 3 perkara. Pertama, saya akan sembang-sembang mengenai kaedah fonik, iaitu kaedah yang kami gunakan dalam penyusunan buku dan pengajarannya. Nombor 2, saya akan kongsi tentang strategi fonik dan juga teknik yang kami gunakan untuk mengajar membaca menggunakan kaedah ini. Dan yang ketiga, saya akan share beberapa idea pelaksanaannya yang berkesan di kelas masing-masing. Yang pertamanya mengenai fonik. Bagi guru-guru yang kali pertama mendengar kaedah ini, saya harap cikgu dapat bagi perhatian dan sekiranya ada soalan, boleh WhatsApp kepada saya selepas ini melalui nombor WhatsApp 012-645-2276. Jadi jika ada sebarang kemusykilan, ketidakjelasan yang perlukan penjelasan, sila terus hubungi saya. Pertama, saya nak sebut tentang kaedah fonik. Apa tu fonik? Fonik dari segi bahasanya ialah bunyi. Jadi, bila kita bercakap tentang kaedah fonik, kita bercakap tentang kaedah bunyi. Orang putih sebut sounds. Samalah. Fonik, bunyi, sounds. Jadi, bila kita bercakap tentang kaedah fonik, kita bercakap tentang mengajar anak membaca berdasarkan bunyi. Jadi, apa itu kaedah bunyi? Beberapa perkara yang saya nak cikgu faham tentang kaedah fonik. Pertama, perkataan sebenarnya terbina daripada bunyi-bunyi. Cuba lihat perkataan ini dan cuba baca. Bila kita baca, kita sebut ani. Betul? Ani. Okey, cuba baca yang ini pula. Bila baca, kita akan sebut cat. Jadi, bila kita membaca, kita sebut a. Untuk a ni ada bunyi a. Lepas tu ada bunyi n, an. Lepas tu ada bunyi i, ani. Jadi, cikgu perasan tak bahawa perkataan ni sebenarnya terbina daripada bunyi-bunyi. Bunyi apa? A, n, i, ani. Cuba lihat perkataan cat. Bunyi apa dalam cat? Yang jelas di belakang t. Di depan bunyi k. Dan di tengah bunyi a. K, at, k, at, cat. Tapi biasa kita sebut cat. Ke, et. Tak apa. Yang pentingnya, saya nak cikgu maklum bahawa perkataan ni sebenarnya terbina daripada bunyi-bunyi. Jadi bila kita baca, kita sebut ani. Kita tak sebut a-n-i. Kita tak sebut c-a-t. Kita sebut cat. Jadi c itu adalah nama huruf, bukan bunyi. K itu adalah bunyi. Jadi a itu adalah bunyi. A itu adalah nama huruf. Boleh bezakan tak? Jadi bila kita membaca, kita sebut bunyi. Sebab itulah kita nak ajar anak membaca menggunakan bunyi. Sebab perkataan terbina daripada bunyi-bunyi. Jadi kita harap bila anak tahu bunyi, dia tahu macam mana nak baca. Bunyi apa tu? So ramai orang kata bunyi huruf. Tapi saya nak bagi tahu cikgu bahawa huruf ini tak ada bunyi. Dia ada nama. Nama dia A. Tetapi kita ajar A itu bunyinya A. Sebenarnya bunyi yang kita ajar adalah A. Bunyi A. Bunyi N. Okey. So balik pada soalan kita. Apa ni? Bunyi apa ni? Jadi A atau N atau K. Ini adalah bunyi dalam bahasa pertuturan. Bunyi yang kita keluarkan bila kita bertutur. Inilah bunyi yang kita sebut masa kecil lagi. Dulu kita nangis pun sebut menangis.
Ada orang nangis, nangis. Dan daripada bunyi-bunyi yang kecil ni lah nanti, bila digabungkan, dia akan jadi perkataan. Contohnya kalau bunyi n, nanti gabung dengan a jadi na. Na. Dengan a, mama. Kita sebut gabung dengan a jadi ba. Dari bunyi-bunyi yang kecil inilah yang kita namakan sebagai bunyi dalam bahasa pertuturan yang membina perkataan. Jadi bunyi inilah yang kita ajar dalam kaedah fonik. Bunyi dalam bahasa pertuturan. Orang putih sebut speech sounds. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga yang saya nak cikgu faham bahawa bunyi-bunyi ini boleh diwakili oleh simbol-simbol. Contohnya kita ajar bunyi A, kita akan bagi tahu inilah A. Simbol A ni mewakili bunyi A. Jadi bila kita ajar kaedah fonik, kita akan ajar bunyi dan kita akan ajar simbol apa mewakili bunyi tersebut. Jadi bila kita tunjuk simbol ni, dia kenal tak ni simbol apa nanti? Yes, dia akan kenal itu simbol untuk A. Perlu tak dia tahu itu sebagai A? Tak perlu. Sebab dalam kaedah fonik, dia hanya perlu tahu ini sebagai A. Habis cerita. Jadi dalam kaedah fonik, kita akan ajar bunyi dan kita akan ajar simbol. Jadi tak timbul isu, budak fonik tak kenal simbol. Ataupun tak kenal huruf. Dia kenal. Cuma dia kenal ni sebagai A, bukan A. Itu saja bezanya. Jadi semua bunyi-bunyi dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris boleh diwakili oleh simbol-simbol ataupun apa yang kita sebut sebagai huruf. Ataupun kadang-kadang kita akan guna istilah ejaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana kanak-kanak fonik membaca? Senang je. Dalam kaedah fonik, bila kanak-kanak melihat satu perkataan, contohnya dia lihat suku kata ni, na. Dia akan nampak dalam tu ada n, ada a. So, apa yang dia kena buat? Dia kena gabungkan bunyi n dengan a, jadilah na. Okay, ini proses yang berlaku dalam otak yang kita sebut sebagai proses kognitif. Di mana kanak-kanak akan menggabung bunyi tersebut dan keluar daripada mulut dia, na. Itu cara budak fonik membaca. Dengan menggabung bunyi. Orang putih sebut blending. Jadi dengan menggabung bunyi, budak boleh membaca semua perkataan, pendek ke, panjang ke, dengan lancar. Jadi itu saja yang kita perlu tahu kalau cikgu nak ajar anak membaca menggunakan kaedah fonik. Pertama, ajar dia bunyi. So, bunyi yang kita ajar tu adalah bunyi dalam bahasa pertuturan. Bukan bunyi yang pelik. Nombor dua, bila ajar bunyi, kita akan ajar simbol. Dan simbolnya adalah simbol yang sama yang kita guna dalam abjad ABC kita. Dan yang ketiga, kita akan ajar dia menggabung bunyi untuk membaca. Itu saja. 3 perkara.